Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So kita continue kursus SM015 kita dengan chapter 2 yang bertajuk Equations, Inequalities and Absolute Values. Okay, so untuk subtopik 2.1 kita akan belajar tentang equations. Okay, and akan dimulakan dengan tajuk indices ataupun index. Okay, so kita kenal dulu definition bagi index. Okay, if A is a real number and n is a positive integer. Okay, so kalau kita ada a to the power of n di sini, dia membawa maksud a darab a darab a darab a darab dot 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 and times a. Bermaksud kita akan darab a ini sebanyak n times ataupun n kali. Okay, so a di sini, okay, A kita panggil dia sebagai base. Okay, base. Manakala N yang berada di bahagian power itu, okay, kita akan panggil dia sebagai index. Okay, biasanya kita panggil dia power. Okay, so kita tengok jenis-jenis indices. Okay, types of indices. Yang pertama kita ada positive index. Okay, bermaksud index adalah power. So sekarang kita ada power yang positif. Okay, di bahagian sini n ini adalah yang positif. Okay, so kalau kita ada a to the power of n, apa maksud kalau kita ada power yang positif? Sebagai contoh, kita ada a to the power of 3. Ini membawa maksud kita ada a akan didarab sebanyak 3 kali. A times A times A. Okay, ataupun contoh kita ada kalau A ini any real number. Okay, apa-apa saja nombor yang real. Contoh kita ada power 5. 5 itu positif. Membawa maksud kita akan darab A sebanyak 5 kali. A darab A, darab A, darab A dan darab A. Okay, we move next kepada negative index. Bermaksud kita akan ada di bahagian power sini sebagai negative value. So apa biasanya kita buat kalau kita ada negative index adalah kita akan tukar bentuk negatif tu, dia menjadi 1 per. Okay, 1 per A power positive M. Okay, maksudnya daripada asal dia power negatif, kita akan letak 1 per, okay, per di sini, kemudian kita turunkan A itu ke bawah dan M itu akan menjadi power positif. Okay, sebagai contoh, kalau katakan kita ada A to the power of negative 2. Okay, so macam mana cara untuk kita tulis atau selesaikan ini? Kita akan tulis sebagai 1 over A squared. Power tu kita akan positifkan bila kita turunkan A itu ke bawah. Okay, so yang ini kita akan jadi 1 over, kalau A squared tadi kita dah belajar, dia jadi A darab A. Okay, contoh lain Madam bagi, kalau katakan kita ada A to the power of negative 4. Okay, so kita akan tukar bentuk dia menjadi 1 over A to the power of positive 4. Kemudian baru kita akan 1 over everything dan A to the power of 4 membawa maksud A darab A darab A dan darab A. Okay, next kita pergi kepada zero index. Okay, di mana kita punya power di sini adalah kosong. So anything to the power of 0 nilainya adalah 1. Apa-apa sahaja nombor yang powernya kosong adalah 1. Okay, so sebagai contoh, kalau kita ada 3 to the power of 0, kamu nampak power 0 terus dia adalah 1. Okay, atau kamu ada negative half power 0, memang jawapannya adalah 1. 1000 power 0, this one. Ataupun kamu diberi B power 0, nilainya adalah 1 sebab powernya adalah 0. Okay, next last one kita pergi kepada rational index. Okay, rational tu macam kamu belajar sebelum ni, dia adalah pecahan. So kalau rational index maksudnya power kita adalah dalam bentuk pecahan. Okay, so kita ada 2 jenis pecahan dekat sini. Kita tengok one by one. Okay, kalaulah kamu ada A, yang bahagian sini dulu ya, A to the power of 1 over N.
Okey, so kita boleh tukar dia ke dalam bentuk square root. Okey, boleh tukar dalam bentuk punca kuasa. So macam mana kita nak tulis? So kalau kamu ada a to the power of 1 over n. Okey, ini adalah punca kuasa kita. Okey, kamu tulis punca kuasa. Okey, a dia punya base itu kita akan tulis di bahagian dalam. Okey, power yang berada di bahagian atas. Okey, power yang di bahagian atas fraction ini 1 kita akan letak di dalam. Okey, power yang di atas akan berada di dalam punca kuasa. Manakala power yang di luar, di bawah, okey, yang di bawah fraction kita akan berada di luar. Begitu. Okey, so madam ulang, power yang di atas akan berada di dalam, power yang di bawah di luar. Okey, so sebagai contoh, kalau kita ada a to the power of half. So kalau kita tukar bentuk punca kuasa, dia adalah punca kuasa a. Okey, 1 di dalam. Okey, kemudian 2 tu dia berada di bawah kan, so dia akan duduk di luar sini. Okey, cumanya kalau punca kuasa 2, okey, square root ataupun set tu, punca kuasa 2, kebiasaannya tidak ditulis 2 itu. Okey, di sini kita tak tulis. Kita hanya biar macam ni. Okey, so orang sendiri akan faham atau kamu kena faham kalau tidak ditulis apa-apa, it means punca kuasa 2. Okey, madam tunjuk next example. Kalau kita ada a to the power of 1 over 7 sebagai contoh. So bahagian sini kalau kita tukar jadi punca kuasa, dia adalah a 1 di dalam, okay, dan kita ada 7 di luar. Okey, kalau 7, punca kuasa 7 kena tulis 7-nya. Okey, so kalau a to the power of 1 over 3. Okey, cuba kamu tulis dalam bentuk punca kuasa dia jadi macam mana. Okey. Okey, next. Kita pergi kepada yang bawah pula, iaitu yang ni. Okey, dia sama sahaja konsep dengan yang tadi kita buat, cuma kali ni di bahagian atasnya ada nombor, di bahagian bawahnya pun ada nombor pada fraction kita. Okey, so madam bagi contoh. Kalau kita ada a to the power of 3 over 2. Okey, macam mana kita nak tukar bagi bentuk punca kuasa? So again, madam ulang lagi sekali, punca kuasa a di dalam. Okey, yang atas akan duduk di dalam punca kuasa kita. So atas adalah 3, yang bawah, okey, bawah fraction akan duduk di bahagian luar sini. And again, dia adalah 2. So kalau punca kuasa 2 macam tu, kita tak tulis 2 tu, biarkan dia kosong macam tu, okey, di luar tu. Alright. Next example, kalau kita ada contoh a to the power of 2 over 5. Kalau ditukar kepada bentuk punca kuasa, so kita akan ada punca kuasa a di dalam. Okey, 2 akan berada di dalam. Okey, 2 di bahagian atas, so dia akan duduk kat dalam. Okey, kalau 5 dia dekat bawah, kita akan letak dia di luar. Okey, so 5 dekat sini. Alright, so habis types of indices. Next, kita pergi kepada now rules of indices. Ini amat penting untuk kamu hafal dan tahu. Okey, untuk bahagian rules of indices. Okey, ada 5 rules di sini. Madam pergi kepada rules yang pertama. Okey, rules yang pertama, kita ada operasi darab. Okey, multiplication bahagian sini. Okey, kalau kamu ada 2 indeks yang didarab, okey, dengan base yang sama. Okey, madam ulang dekat sini. Operasinya adalah darab. Base-nya adalah sama. A darab dengan base A juga. Okey, yang berbeza cuma dia punya power. So apa kita akan buat adalah, kalau kamu ada a to the power of m darab a to the power of n, apa yang kita akan buat adalah a power dia kita akan tambah. Okey, jadi m plus n. Contoh, kalau kita ada 2 to the power of 5 times with 2 to the power of 3. So apa kita tengok dekat sini adalah base-nya sama, operasi darab, so kita boleh tambah dia punya power menjadi 5 plus 3, so dia akan ada 2 to the power of 8. Okay, I give you one more example. Kalau kita ada negative half to the power of 3 times negative half to the power of 2. Okay, di sini madam tak tulis operasi darabnya, tapi kamu patut faham negative half power 3
times negative half power 2. Okey, so operasinya dekat sini sebenarnya darab lah. Okey, tapi tak ditulis. Okey, so yang ni apa kita buat? Kita tengok dia punya base adalah sama. Okey, base sama, iaitu base negative half, dan kita ada operasi darab dekat situ. So apa kita boleh buat adalah base kita salin balik, powernya kita akan tambah. So dia akan jadi negative half to the power of 5. Okey, next kita pergi kepada rule yang kedua, opposite kepada rule yang pertama tadi. Okey, syarat yang sama, mesti base sama. Okey, tapi kali ni operasinya adalah bahagi. Sama juga form yang di bawah ni, base masih sama, operasi masih bahagi, cuma ditulis dalam bentuk per. Okey, so apa kita akan buat kalau operasi bahagi? Power atau indeksnya kita akan tolak. Same goes untuk yang bawah ni, powernya kita akan tolak. Okey, M minus dengan N. Kalau untuk yang bawah ni, mesti power yang atas tolak power yang bawah. Okey, jangan terbalik. Okey, contoh madam bagi dekat sini, kalau kita ada 2 to the power of 5 bahagi 2 to the power of 3. Okey, so jelas nampak dekat sini base sama, operasi bahagi. So power dia saya patut tolak. So kita ada 2 squared nilainya 4. Ataupun okey, kalau kamu ada contoh negative half power 4 divided by negative half power 3. So kita nampak dekat sini base. Okey, base adalah sama, iaitu negative half. Operasi adalah bahagi, so kita akan buat proses tolak. So base ini powernya kita akan tolak. So jadi negative half power 1, atau biasanya 1 itu kita tak tulis. Alright. Rule number 3. Okey, yang ini kita ada pendaraban pada dia punya indeks. Okey, nampak dekat sini. Di dalam bentuk macam tu. Kamu ada satu base yang ada power, kemudian dikuasakan lagi di luar. So apa kita boleh buat adalah kita akan darab power itu. So kita ada A, M, N. M times N. Okey, sebagai contoh madam bagi dekat sini, kalau kamu ada 2 to the power of 3 and again power 3. Okey, so apa kita akan buat adalah power itu kita akan darab. Okey, so dia akan jadi 2 to the power of 9. Contoh lain madam bagi, kalau kita ada negative half to the power of 5 and madam squarekan kat luar, kuasa 2 lagi di luar. So kita nampak dekat sini kita ada satu indeks yang ada power, di luar ni pun ada power lagi. So apa kita akan buat adalah kita akan darab power ini. Okay, so dia akan jadi negative half and 5 times 2. So kita akan dapat jawapan negative half to the power of 10. Okay, rule number 4. Okay, ini ada sedikit perbezaan. Okay, di luar ada power, tapi di dalam ni kamu nampak dia ada dua perkara yang didarab. Okay, A times B. And then power M. So apa akan berlaku dekat sini adalah kita akan expand the power. Okay, maksudnya dekat sini maksud madam, A akan dikuasakan dengan M, B pun akan dikuasakan dengan M. So kita akan ada AM darab B power M. Okay, dia jadi macam tu. So kita ambil contoh, kalau madam bagi 3A to the power of 3. Okay, kita nampak dekat sini 3A ni adalah dua benda yang didarab. 3 darab A. And then ada power 3. So 3 ini kita akan kuasakan dengan 3, as well as A also akan dikuasakan dengan 3. So kita akan ada 3 darab dengan A3. Okay, so 3 kepada 3 to the power of 3 ni kamu boleh selesaikan, which is dia akan bagi jawapan 27, and darab dengan A kuasa 3. Okay, next example, kalau madam bagi contoh kita ada XY to the power of half. Okay, again di dalam bracket ni kita ada dua perkara yang didarab. Okay, X darab Y and then kuasa half. So again kita akan expand dia punya power, jadi X perlu kuasa half, Y juga perlu kuasa half. Okay, let's say kamu ada lebih daripada dua perkara dalam kamu punya bracket tu. Okay, sebagai contoh madam bagi dekat sini X, Y, Z power squared. Contoh. Okay, so you nampak dalam bracket ni ada 3 benda yang didarab. X times Y times Z.
So yang ini pun sama konsepnya, kita hanya perlu expand dia punya power. So each akan dikuasakan dengan 2. Okay, so kita ada x square, y square dan z square. Okay, so last rule pun again opposite kepada rule number 4 tadi. So kali ni kita ada operasi bahagi. Okay, dua benda yang dibahagi and then you have index M dekat luar. So sama juga konsep, kita akan expand power dia, which is A kuasa M, B kuasa M, tapi kali ni operasinya adalah bahagi. So apa akan berlaku adalah AM divided by B to the power of M. Okay, so contoh madam bagi, if we have A over 3 to the power of 4. So kita akan expand dia punya power dia dengan cara A power 4 divided by 3 to the power of 4. Okay, so yang atas dengan power atas, okay, yang bawah pun akan dikuasakan dengan power 4 itu. Okay, if I have X over Y power half. Okay, yang ini cuba kamu buat. Kita tengok apa dia punya jawapan. Okay, next kita sambung kepada example 1. Okay, muka surat 2 di nota. Okay, kita perlu evaluate each of the following without using calculator. Okay, dia ada arahan spesifik di sini without using calculator. So put away your calculator aside. So kita akan try dan cuba jawab semua soalan ni tanpa menggunakan calculator, but kita akan guna semua rules dan definition of index yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, sebelum kita start dengan example 1 ini, okay, madam nak kamu tahu ataupun hafal nombor perfect square, cube numbers and beberapa special numbers. Okay, so I'm going to list down all the numbers di bahagian kiri nota ni. Okay, so kamu boleh salin dan sentiasalah tengok nombor-nombor ni supaya kamu akan sentiasa terhafal dengan sendirinya. Okay, so kita pergi kepada yang pertama, perfect square dahulu. Okay, perfect square number. Okay, namanya adalah perfect square. Okay, perfect square numbers. Okay, apa itu perfect square numbers? Alright, so perfect square number adalah nombor yang dikuasakan 2. Okay, this one is the common one. Okay, kita mula dengan 1 squared nilainya 1, 2 squared nilainya 4, 3 squared 9, 4 squared 16, okay, 5 squared 25, 6 squared 36, 7 squared 49, 8 squared 64, 9 squared 81, 10 squared 100, 11 squared 121, and 12 squared 144. Okay, these all are perfect square numbers daripada 1 sehingga 12 kuasa 2 dan dia punya value on the right. Okay, so kalau boleh hafal nombor-nombor ni tanpa menggunakan calculator. Okay, this is perfect squares. Now kita pergi kepada cube numbers. Okay, so next kita pergi kepada cube numbers. Okay, apa pula cube numbers? Okay, cube numbers adalah nombor yang dikuasakan dengan 3. Okay, so cube numbers, 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27, 4 cube is 64, and 5 cube adalah 1 to 5. Okay, kita hanya list beberapa cube numbers yang commonly used untuk kita simplify soalan index. Okay, so kamu boleh list down further, tapi madam rasa cukup sampai 5 kuasa 3. Okay, next one kita pergi kepada some special numbers. Okay, some only. Yang ini adalah nombor-nombor yang kerap juga digunakan kalau kita nak simplify index. Okay, the first one adalah nombor base 2. Okay, 2 kuasa 2 tadi kita ada list which is 4, and then 2 kuasa 3 which is 8, and then 2 power 4 which is 16, 2 power 5 32,
and 2 power 6, 64. Okay, ini adalah nombor-nombor base 2. Okay, kalau kamu perasan base-nya 2 yang commonly used waktu kita simplify index. So, okay, semua nombor di tepi ni bermula dengan perfect square. Okay, perfect square, and then kita ada cube numbers and some special numbers untuk base 2 ini. Kalau boleh tolong hafal. Okay, so kita akan guna semua numbers ni untuk kita simplify example 1 pada soalan kita. Okay, so Madam show for the first question kita ada 9 to the power of negative 3 over 2. Kita akan apply semua rules yang kita dah belajar tadi. Okay, this one, kalau kita tengok nombor 9, okay, 9 can be written atau tukar sebagai 3 squared. Okay, kalau tengok dekat sini, okay, dia adalah perfect square number, iaitu datang daripada 3 squared. So 9 sahaja. Okay, perhatikan betul-betul, 9 di sini Madam tukar dia jadi 3 squared. Okay, I'm only change 9 become 3 squared. Okay, and then power di luar iaitu negative 3 over 2. Madam hanya salin semula, so jadi negative 3 over 2. Okay, so what happen here adalah kamu dah pernah tengok benda ni. Kamu ada power dan kemudian di luarnya ada power lagi. So apa kita akan buat adalah 3. Okay, power itu kita akan darab lah. Jadi begini. Okay, so bila kita selesaikan 2 dengan 2 di sini boleh potong. So kita akan ada 3 to the power of negative 3, which again dekat sini kita ada negative index. So tadi Madam ajar kalau negative index, untuk selesaikan dia kita akan turunkan dia jadi 1 over, okay, 3, and power dia kita positifkan. So this one again 3 to the power of 3 adalah cube numbers. Okay, 3 cube di sini adalah cube number yang ini. So nilainya adalah 27. So we are going to write the answer as 1 over 27. Okay, so tanpa menggunakan sebarang calculator. Okay, we move to question B. Okay, 64 over 125 power negative 1 over 3. So again sama juga, 64 and 125 berada dalam perfect square, boleh jadi dalam cube numbers atau special number base 2. Okay, kamu cek sahaja 64 bahagian mana yang boleh kamu tukar bentuk dia, dan 125 juga. So disebabkan dekat sini ada over 3, so hint kita dekat sini mungkin kita akan guna cube numbers. So daripada cube numbers kita cuba cari. Yes, we have here 64, we have here 125. Okay, so 64 adalah 4 cube, 125 adalah 5 cube. Okay, so kita akan tukar soalan kita ni. Kita tukar 64 dulu. Okay, 64 dekat sini dia adalah 4 cube. Okay, Madam hanya tukar 64 menjadi 4 cube. Okay, and then di bawah Madam akan tukar 125. Tadi kita dah check. Okay, now 125 dia adalah 5 cube. Okay, 5 cube. Okay, Madam hanya tukar numbers. Now power di luar adalah negative 1 over 3. Okay, so now kita punya kerja adalah untuk kita simplify. Okay, so kalau kita ada operasi bahagi macam ni dan ada power di luar, kita akan buka dia punya power tu, atas power negative 1 over 3, bawah also power negative 1 over 3. So dia akan jadi begini, 4 cube, yang di atas adalah negative 1 over 3, and then kita akan divide dengan yang bawah which is 5 cube. Kita akan power juga dengan negative 1 over 3. Okay, so yang ini kalau kita simplify dia akan jadi macam mana? 4. Okay, so power ni boleh terus direct darab. Okay, so kita ada power 3 darab negative 1 over 3. Same goes untuk yang bawah. Kita ada base 5, and then dia ada power 3 dah akan didarab dengan negative 1 over 3. Okay, so kita akan boleh potong 3 ni, atas dan bawah. So apa yang tinggal adalah 4 to the power of negative 1 and 5 to the power of negative 1. Tapi belum lagi selesai. Okay, kita tak boleh guna calculator. So di sini ada negative index, di sini pun ada negative index. So negative index kita akan tukar jadi bentuk 1 over 4
power 1 bahagi dengan 1 over 5 power 1. Okay, so yang ini basic daripada sekolah menengah. Bila kita kira, dia akan dapat 5 over 4. Okay, next untuk soalan C. Madam tunjuk satu lagi example bagi soalan C. Okay, untuk soalan C ni sama juga. Kalau boleh guna perfect square atau cube numbers ataupun base 2 punya numbers untuk kita permudahkan kita punya soalan. Okay, so kita nampak dekat sini operasinya adalah bahagi. Okay, so 8 and 16 dia punya base. Okay, 8, 16. So kita tengoklah mana-mana yang bersesuaian. So kalau madam tengok dekat sini 8 and 16 berada di base 2 punya numbers ni. Okay, 8 and 16, 8, 16. So kita boleh tukar jadi 2 power 3 dan 2 power 4. So kita ada base 2 secara general. Okay, so yang ini apa madam akan buat adalah kita tukar semua kepada base 2. Meaning that I am going to change 8 and 16 kepada base 2. So kalau tengok dekat sini 8 adalah 2 kuasa 3. Okay, and then dia ada power half di luar. Bahagi 16 adalah 2 to the power of 4. And then ada power 3 over 8 di luar. Okey, kenapa madam tukar pergi base 2? Senangnya kalau dalam satu soalan kita ada base yang sama, kita boleh apply rules yang kita dah belajar. Okey, so again yang ini rasanya semua orang dah tahu apa nak buat. Kita hanya terus darab sahaja. So kita akan ada 2 to the power of 3 over 2 bahagi 2 to the power of 12 over 8. Okey, so 12 per 8 ni kalau kita simplify, okey, 12 per 8 bahagian sini kalau simplify, kita guna sifir 4 ya. So dia akan dapat sebenarnya 3 over 2. Okey, permudahkan. So dekat sini kita nampak 2 to the power of 3 over 2 bahagi 2 to the power of 3 over 2. Base sama, operasi bahagi. So apa kita akan buat? Base, powernya kita akan tolak sebab operasi bahagi. So kita dapat 2 to the power of 0. Okay, 3 per 2 tolak 3 per 2 dapat 0. And anything to the power of 0, jawapannya adalah 1. Okay, so madam dah tunjuk sampai example C. I want you to do on your own soalan D, E, F before kita masuk kelas tutorial. Okay, next kita pergi kepada example 2. Simplify each of the following. Again, sama juga kita akan pakai sebolehnya. Kalau perlu apply perfect squares numbers, cube numbers ataupun base 2 numbers boleh guna. Dan of course kita akan pakai rules yang kita dah belajar tentang index. Okay, so quickly kita tengok soalan A. Okay, kita ada 2 to the power of 3n dan ada power 5 di luarnya. So bila nampak macam ni, kita akan directly terus selesaikan dengan cara darab power dia. So kita akan ada base 2, powernya akan jadi 3n times 5. So kita ada 2 to the power of 15n. Okay, so ini soalan A. Soalan B, kita ada yang ini, dua perkara di sini yang didarab. Okay, kamu kena nampak P power 6 one thing, and then kita ada Q power 4 one thing, dan dikurungkan dan dikuasakan half di luar. So basically kita akan expand dia punya power bagi both P and Q. Okay, so apa yang berlaku dekat sini nanti adalah kita ada P6 akan dipowerkan dengan half, and Q4 also akan dipowerkan dengan half, and then yang sini akan didarab powernya. So kita akan ada P 6 times half adalah 3 and Q 4 times half adalah 2. Okay, so ini yang paling ringkas yang kita boleh jumpa. So P cube and Q squared sebagai jawapan. Okay, kita pergi soalan C. Okay, untuk soalan C kita ada 3 to the power of n times 3 to the power of 2 minus n bahagi dengan 3 to the power of 2n minus 1. Okey, soalan ni dia nampak gabungan operasi darab dan bahagi. Okey, so madam tunjuk kamu satu cara penyelesaian. Di sini kelebihan soalan ni adalah di setiap operasi darab dan bahagi ni base-nya adalah sama.
Okey, base dia sama. So kalau base sama dan operasinya darab bahagi, according to BODMAS yang kamu pernah belajar dekat sekolah dulu kan, kalau ingat kita ada ni, mana dulu yang patut dibuat? Bracket, division, multiplication, addition, subtraction. Okey, so kita berada operasi darab dan bahagi, so kita boleh apply mana-mana saja dahulu. Tapi okey, madam nak tunjuk dekat kamu yang bila base kita sama, kita boleh buat terus atau selesaikan powernya sekali jalan terus. Okey, contohnya dekat sini. Okey, apa yang madam akan buat adalah sebab base-nya semua 3, so kita akan tulis base 3. Okey, kita akan work from left to right. Okey, dari sini ke sini. So apa yang akan madam buat adalah first kali 3 kuasa N didarab dengan 3 kuasa 2 tolak N. So, madam tahu dekat sini because of operasi darab, powernya kita akan tambah. Tapi hati-hati, tolong letak bracket. Okay, so kita akan tambah power N dengan 2 tolak N. So, perhatikan 2 tolak N ni madam bracketkan dia di situ. Okay, and then kita akan teruskan dengan operasi bahagi kat sini. Okay, so ada bahagi di sini. Kita sambung je terus. Sekarang bila ada bahagi, masih base 3. So, apa kita akan buat adalah bila bahagi, so from here to here, kita sambung. Operasinya adalah tolak sebab bahagi. And then tolak dengan power yang terakhir tu 2N tolak 1. Again, madam letak bracket. Okay, so madam buat terus sekali sahaja. Daripada tambah powernya, so madam tambah. And then now, next, madam kena bahagi. So, madam akan tolak kat sini. Okay, so the rest adalah kita selesai sahaja bahagian power. Okay, base-nya adalah 3. So, indeksnya jadi N plus 2 minus N. Hati-hati bila kamu buka bracket. Negative 2N plus 1. Okay, and then kamu kumpulkanlah unknown dengan unknown. So, kita ada dekat sini N, tolak N hilang. So, tinggal negative 2N. So, 3 to the power of negative 2N. And then numbers yang kita ada adalah 2 plus 1, which is jawapannya adalah plus 3. Okay, so this is for question C. And last one, madam tunjuk satu lagi iaitu soalan D. Okay, untuk soalan D ni, okay, bahagian atas boleh biar dulu. Sebab dia single kat situ A and ada power 3 plus 4N. Cuma di bawah ni, kamu ada base yang sama, which is A. Dan operasi dekat sini adalah darab. So, kita nampak yang bawah ni yang perlu kita selesai dulu. So, kalau dua base yang sama operasi darab, powernya kita akan tambah. Okay, so we are going to do yang atas saja dulu. So, kita ada A to the power of 3 plus 4N. Okay, so untuk yang atas ni, biar saja dulu. Okay, kita selesai yang bawah. Okay, so yang bawah apa yang berlaku tadi kita kata base A ni, powernya kita akan tambah. Okay, so madam suka letak bracket 3N plus 2 plus dengan 4 minus N. Letak bracket. Okay, so simplify yang bawah saja. Atas kita akan sentiasa salin lah sebab kita tak buat sebarang operasi lagi. So untuk bawah, powernya please simplify. So kalau simplify, maksudnya bahagian sini bahagian sini, tolong kamu kembangkan dia dan selesaikan. Dia akan dapat 2N plus 6. Okay, 2N tambah 6. Okay, now kita hanya tinggal base A di atas, bahagi base A juga di bawah. Now, 2 base A, sama saja base-nya, operasi bahagi, powernya kita akan tolak. So, ambil power yang atas, akan tolak dengan power yang bawah. Okay, and then macam biasa again, hati-hati bila buka bracket. Kita ada minus 2N minus 6. Okay, so jawapan adalah A to the power of 2N minus 3. Okay, so madam dah tunjuk example sampai soalan D. Tolong kamu habiskan lagi 4 soalan. Okay, sehingga soalan H.